Baik, keluarga Malaysia, seperti yang kita sudah maklum, kerajaan telah pun menubuhkan pasukan khas jihad tangani inflasi yang telah dipromosikan oleh Yang Berhormat Menkom kita sendiri, iaitu Tan Sri Datuk Seri Panglima Tuan Plena Anwar Haji Musa. Dan sudah pastinya setiap hari kita akan bawakan topik berkenaan dengan inflasi ini. Dengan hari ini kita memberi fokus kepada hak pengguna. Jadi untuk kita membicarakan dengan lebih lanjut berkenaan topik kita pada hari ini, kita bersama dengan Puan Nur Ashikin Aminuddin yang merupakan Timbalan Setiausaha Agong Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia Formka. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Selamat pagi Cik Nawar. Baik, topik ini sangat penting untuk kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Malaysia yang merupakan satu aspirasi kita bersama untuk kita mengetahui hak-hak pengguna ini. Sekarang kita sudah maklum pengguna merupakan penyumbang ekonomi negara dan dalam kerangka inflasi ini, mungkin Puan untuk permulaan ini boleh kongsikan apakah sebenarnya hak-hak pengguna yang perlu diketahui oleh setiap masyarakat di Malaysia? Okey, sebenarnya pengguna perlu tahulah kenapa, apa punca inflasi sedang menaik dan menaik. Kalau kita tengok menaik, trend menaik tu macam tak seiring dengan gaji minimum yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Jadi sebenarnya pihak pengguna ni perlu tahulah apa punca kenaikan inflasi. Antaranya adalah disebabkan oleh kejatuhan nilai mata wang negara. Okey. Kalau contohnya para pengeluar akan mengambil kesempatan lah untuk memindahkan kos komponen yang diimport ni, termasuk kos bahan mentah kepada negara pengguna. Jadi hal inilah juga akan mengakibatkan kenaikan harga barang terhadap pendapatan isi rumah dan juga penurunan nilai gaji. Dan seterusnya ketidakseimbangan bekalan dan permintaan. Sebagai contoh krisis makanan dunia kan yang kita tahu sekarang ni, berupaya menggalakkan lagi kenaikan inflasi makanan. Sebab permintaan makanan terutama dari segi agriculture semakin meningkat, tetapi bekalan agriculture tidak seimbang dengan kadar permintaan disebabkan oleh masalah logistik, faktor cuaca dan sebagainya lah. Kemudian ketiga, pengguna juga perlu tahu kadar inflasi diturut disebabkan oleh kos peningkatan pembuatan. Sebagai contoh, disebabkan kenaikan harga minyak diesel, petrol, harga barangan lain pun turut meningkatlah. Dia macam cascade effect kan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kos pengangkutan untuk memindahkan barangan daripada titik A ke titik B. Jadi akibatnya harga akhir barangan dinaikkan sepanjang tempoh masa yang lama. Jadi kesan-kesan inilah yang orang kata kadar inflasi inilah yang kos-kos yang pihak pengeluar terpaksa tanggung, dia akan paskan kepada pengguna lah. Baik, itu pencerahan berkenaan dengan inflasi dan sepastinya kita ingin mengaitkannya juga kepada pengguna dalam situasi semasa pada ketika ini. Bagaimana kuasa beli pengguna ini sebenarnya boleh memainkan peranan yang sangat penting dalam mengawal harga barangan di pasaran, Puan? Okey, ini yang dikatakan orang kata pengguna ni perlu tahu mereka sebagai pengguna dan juga pembeli, mereka sebenarnya ada kuasa untuk membeli. Tetapi disebabkan kadar inflasi semakin menaik ini, jadi kuasa membeli pengguna dah semakin menurun. Jadi untuk untuk mengurangkanlah kesan kenaikan inflasi itu, dalam masa yang sama untuk mengurangkan beban kos sara hidup yang semakin meninggi ni, mungkin pengguna sepatutnya sudah boleh mula tukar tabiat perbelanjaan. Saya bagi contohlah. Kalau dulu kita nak beli ubat, pilih jenama tu je. Nak beli tepung, pilih jenama tu je. Nak beli handphone pun sama, pilih jenama tertentu je. Tapi padahal fungsi barang yang kita nak beli tu sebenarnya sama je untuk kegunaan pengguna. Cuma disebabkan teknik pemasaran yang terkini oleh pihak industri. Ada tambah vitamin lah, vitamin tu, vitamin ni kalau untuk makanan lah. Kemudian kalau untuk produk elektronik, konon dilengkapi dengan teknologi AI yang terkini. Tapi kita tak tahu betul ke tak. Tak ada siapa boleh verify. Kadang-kadang teknik pemasaran ni sekadar overclaim saja. Jadi kita sebagai pengguna jangan terpengaruh dengan iklan-iklan sedemikian. Jadi kita perlu ubahlah tabiat kita. Jangan terlalu taksub dengan sesuatu jenama sebab kita ada pelbagai jenama untuk kita sebagai pengguna membuat pilihan. Malah lebih murah. Dekat sekarang ni kan, kalau ikut dulu RM400 tu mungkin untuk sebulan perbelanjaan. Tapi dengan kadar inflasi kenaikan sekarang, RM400 tak cukup. Kita terpaksa top up lagi. Padahal barang tu barang yang sama je kita beli. Benda yang sama je kita beli untuk secara bulanan. Tapi disebabkan tabiat perbelanjaan kita ni, kalau boleh ubahlah supaya kita maintain dengan perbelanjaan RM400 itu. Kita boleh ubah sebenarnya. Cuba ubah tabiat perbelanjaan. Kita pilih berdasarkan poket perbelanjaan kita.
Okey, antara perkara yang penting dizahirkan oleh Puan tadi adalah peranan kita semua untuk menjadi pengguna yang bijak dengan mengurus perancangan dari segi perbelanjaan kita, membuat perbandingan dan juga dalam hal ini juga kita ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat sebab kita seringkali mewar-warkan berkenaan hak-hak pengguna. Namun sepastinya masih ada lagi dalam kalangan masyarakat di luar sana yang tidak mengetahui apakah antara hak-hak yang ada pada pengguna ni Puan. Mungkin Puan boleh memberikan pencerahan dalam hal ini. Okey, mungkin pengguna betul lah macam Cik Menawar kata. Pengguna kadang-kadang dia tak tahu hak dia sebagai pengguna. Dia tak tahu 8 hak pengguna yang dia perlu tahu. Okey. Sebagai contoh sekarang ni, isu harga. Isu harga yang paling ketara lah. Okey, jadi pengguna kalau boleh cubalah. Sekarang ni Komka sendiri pun kita sedang membuat program pemerkasaan pengguna. Okey. Kalau mungkin ada persatuan penduduk ke ataupun pihak sekolah, pihak PBG sekalipun ataupun pihak universiti nak jemput kami untuk buat program, kita bersedia untuk turun padang untuk buat program dengan pengguna supaya kita nak memperkasakan pengguna berkenaan dengan hak dan tanggungjawab pengguna. Okey, pengguna jangan berdiam diri. Sekarang ni kita tahu banyak juga peniaga yang ambil kesempatan atas kesempitan pengguna. Jadi sebenarnya pengguna boleh bersuara. Macam mana nak bersuara? Jangan bersuara secara viral, secara kasar di social media. Sebenarnya kita ada platform aduan. Platform aduan, okey. Kalau terutama isu harga, boleh utarakan aduan tersebut kepada pihak KPDN HCP dan juga Komka juga bersedia untuk menerima aduan daripada pengguna. Sudah pastinya kita ingin memawarkan juga kepada masyarakat berkenaan peranan yang boleh dimainkan mereka dan mengawal harga barangan khusus dalam situasi inflasi pada ketika ini. Jadi Puan tadi menerangkan berkenaan kepentingan program advokasi secara berterusan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat berkenaan hak pengguna ini. Jadi apakah antara perkara yang perlu kita zahirkan kepada masyarakat dan juga dari pihak Puan sendiri, apakah antara program-program dan inisiatif yang telah diperkasakan lagi untuk memastikan pengguna-pengguna di luar sana mengetahui berkenaan hak-hak mereka, Puan? Okey, sekarang ni macam tadi saya cakap lah, saya ada pihak Komka sendiri ada turun padang. Okey, kita mendekati pihak persatuan pengguna, pihak persatuan penduduk, okey, pihak persatuan penduduk dan juga pihak satu kampung, pihak DUN. Kita bekerjasama dengan pihak DUN juga untuk kita membuat program advokasi dan juga Komka melalui Pusat Aduan Khidmat Pengguna Nasional kami iaitu NCCC, kami juga ada membuat kita ada buka meja lah, okey, kita buka meja bersama dengan pihak local council di mana kita mendekati pengguna sebab kadang-kadang saya faham pengguna tak tahu dekat mana dia nak komplain. Even dia tak ada nombor telefon, dia tak tahulah, mungkin dia tak ada kesedaran. Jadi bila kita buka meja bersama dengan pihak local council, okay, kita mungkin duduk kat pasaraya ataupun program lah, okay, program tertentu. Jadi kita mengalu-alukan kedatangan pihak pengguna untuk mengajukan aduan mereka secara terus kepada pihak kami lah. Okey, dalam situasi semasa sekarang ini berkenaan dengan inflasi ini, berkenaan harga barangan terkawal, sudah pastinya kita melihat ramai dalam kalangan masyarakat di luar sana yang pada kalanya membuat pembelian panik. Namun mereka tidak mengetahui bahawa kesan pembelian panik ini akan meningkatkan harga sesuatu barangan. Mungkin Puan boleh memberi penjelasan terhadap perkara ini, Puan. Betul, pembelian panik tu sebab tadilah macam tadi, okey, bila permintaan dan bekalan tu tak seimbang, kita panik, okey, permintaan semakin tinggi, permintaan terhadap barangan tersebut semakin tinggi. Jadi kita panik beli barang, kita buat stok. Tanpa kita sedar, terutama makanan lah, ada makanan yang expired kan, ada yang tempoh hayat dia tak lama. Jadi kita sebenarnya merugikan diri kita sendiri, okey. Bila kita membuat pembelian panik, pihak industri sendiri bekalannya semakin berkurangan. Jadi bila permintaan terlampau tinggi, bekalan berkurangan, perkara ini juga akan menyebabkan harga barangan tersebut akan naik. Okey, jadi pengguna tak perlu panik. Okey, kita sentiasa cukup makanan kita dan juga bekalan-bekalan yang lain lah. Cumanya kita kena bijak berbelanja. Jangan sampai berbelanja sehingga panik, beli barang tapi rupanya kita tak sedar. Sebenarnya barang tu dah akan expired dalam tempoh sebulan. Jadi membazirlah dengan duit yang kita dah membeli tu.
Baik, kita ingin memberikan satu pengetahuan kepada masyarakat berkenaan bagaimana mereka boleh menjadi pengguna yang bijak, bagaimana mereka boleh mengubah gelagat pembelian pengguna ataupun consumer purchasing behavior mereka. Jadi Puan, mungkin boleh kita berikan advokasi, pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat di luar sana bagaimana untuk mereka mengubah, belajar dari peringkat awal dari setiap pembelian untuk mereka mengubah bagaimana untuk menjadi pengguna yang lebih bijak dan juga mengawal perbelanjaan mereka dalam situasi semasa pada ketika ini. Okey, sekarang ni dalam situasi keadaan ekonomi yang tak seimbang ni, dengan kadar inflasi pun yang semakin menaik. Jadi saya harap pengguna dah bolehlah cuba ubah cara perbelanjaan, di mana sebelum nak pergi beli barang bulanan kan. Jadi kita cuba buat dulu senarai. Kita buat senarai perbelanjaan yang kita nak beli pada bulan tersebut. Okey, senarai perbelanjaan, kemudian kita cuba pilih barang ikut ikut poket kita, di mana jangan pilih barang yang terlalu mahal, jangan taksub dengan sesuatu jenama. Okey, sebenarnya kita ada banyak sangat pilihan jenama, tak macam zaman dulu. Zaman dulu hanya jenama tertentu saja dekat rak-rak pasaran. Tapi sekarang kita ada banyak jenama. Jadi kita boleh pilih. Kita boleh pilih di mana barang yang mana yang sesuai dengan kegunaan keluarga kita lah, dan juga untuk kegunaan kita. Okey, jadi bila kita buat perbelanjaan, kita buat senarai. Okey, buat senarai perbelanjaan, kemudian kita pilih barang mengikut harga barang yang harga poket kita. InsyaAllah lah kita akan cuba, sebagai contohlah, kalau RM400 untuk perbelanjaan bulanan kita, perbelanjaan dapur dah contohkan RM400. Jadi bila kita tak memilih jenama, kita ikut je harga yang lebih murah lah. InsyaAllah RM400 sebenarnya cukup. Tapi janji dengan syarat jangan taksub dengan jenama tertentu, macam saya kata tadi. Okey. Betul. Apa yang penting ialah kita kena menjadi pengguna yang bijak dengan kita membuat perbandingan. Kita pasti di luar sana terdapat banyak jenama-jenama yang mempunyai harga yang berbeza di luar sana yang boleh kita pilih, khususnya dalam kita mendapatkan kualiti yang terbaik untuk kita semua pada harga yang berpatutan. Jadi Puan, mungkin ada sedikit nasihat yang ingin dizahirkan pada seluruh masyarakat di luar sana untuk kita sentiasa membuat perbandingan, membuat pemilihan yang terbaik untuk kita semua dalam situasi inflasi ini, untuk kita menjadi pengguna yang bijak, khususnya keluarga Malaysia, Puan. Okey, kepada pengguna di Malaysia, saya sarankan supaya anda download aplikasi Price Catcher daripada KPN City. Sebenarnya Price Catcher tu amat membantu kita lah sebagai pengguna untuk kita membuat perbandingan harga sebelum kita membeli barang. Jadi dengan adanya Price Catcher tu, kita tahulah barang yang kita nak tu murah dekat pasaraya mana. Jadi kita boleh buat perbandingan harga di aplikasi tersebut. Jadi akhir kata, kita sebagai pengguna perlu lebih bijak berbelanja di zaman kos hari hidup yang kian meruncing ni lah. Baik, sekali lagi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Nur Ashikin Aminuddin yang merupakan Timbalan Setiausaha Agong Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA atas perkongsian pada pagi ini berkenaan hak pengguna. Terima kasih Puan. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Cik Nawang. Waalaikumsalam. Sepastinya kita harapkan melalui perkongsian berkenaan hak pengguna ini dapat memberi satu gambaran yang cukup jelas berkenaan hak kita yang perlu kita mainkan sebagai pengguna-pengguna dan juga kuasa pembeli ini dalam memainkan peranan untuk menurunkan harga barangan di pasaran.